Okey, baik. So, keadaan pasaran ni kamu bayangkan di sebuah pasar, okey, tak kisahlah pasar malam ke, pasar jual ikan ke apa ke kan. Okey, kalau kamu lihat pasar ni berkaitan dengan mesti ada pembeli, mesti ada penjual. Okey, dan mesti ada tempat. Okey, tempat untuk melakukan urus niaga. So, apa yang dia buat? Pembeli akan melakukan apa? Iaitu pembeli akan buat permintaan. Ha, manakala penjual pula akan dia buat apa? Dia buat penawaran. Ha, itu yang kita kata sedikit sebanyak berkaitan dengan pasaran. Pasaran okey, iaitu okey, pembeli akan membuat permintaan dan penjual akan buat penawaran. So, situasi di mana adanya permintaan dan adanya penawaran okey, berkaitan dengan sesuatu barang atau perkhidmatan yang ditawarkan di sini. So, ada permintaan dan penawaran. Kedua-dua inilah yang akan merujuk kepada pasaran. Ah, itu yang dikatakan sebagai pasaran. Okey, basic pasaran mesti ada permintaan, mesti ada penawaran. Penawaran tu offer. Okey, tawarkan apa yang ditawarkan, apa yang di-offer. So itu yang dikatakan penawaran. Manakala kalau katakan permintaan, okey, iaitu demand. Biasanya penawaran ini akan diletakkan simbol seperti apa tahu? Seperti S. Kadang-kadang SS. Kalau permintaan pula dibuat okey, huruf DD. Okey. Ini korang kena ingat tahu sebab memang okey, sepanjang kamu belajar ekonomi daripada form 4, form 5 sampailah naik ke universiti, okey, tak kira peringkat matrikulasi ke ataupun degree ekonomi ke kan, akan sentiasa ada simbol SS dan DD. So SS tu merujuk kepada supply. Okey, supply iaitu penawaran. Manakala DD ini merujuk kepada demand. Demand tu ialah apa? Demand tu ialah permintaan. So ini basic kepada sesuatu pasaran. Sesuatu pasaran. Baik. So far ada tak apa-apa yang kamu tak faham tentang pasaran ini? Ada tak mana-mana yang tak faham? Okey, tentang permintaan, penawaran, okey, demand ke, supply ke, faham tak setakat ini? Adriana, Damia dan juga Zarif, faham Okey, ini basic dulu. Basic dulu. Damia boleh faham Damia? Okey, ini cikgu bagi basic je tau. Basic dulu. Okey. Kalau tak faham tanya Okey, baik, bagus Damia. Okey, so kita ada pembeli, kita ada penjual, kita ada permintaan dan kita ada penawaran. So, okey, dan ianya diwakilkan dengan simbol DD ataupun demand dan SS ialah supply. Okey, baik. So, oleh itu kita akan belajar tentang permintaan dulu. So, permintaan itu adalah dibuat oleh pembeli. Ingat tu. Permintaan dibuat oleh pembeli. Okey, pembeli. Dan apakah itu permintaan dan hukum permintaan? Jom kita tengok. Topik ni best sebenarnya tau. Topik ni memang best. So korang fokus saja. Baik, permintaan bermaksud keinginan. Keinginan ataupun juga kemampuan, the ability, kemampuan seseorang individu. Maknanya kemampuan individu untuk apa? Untuk yang kedua, untuk membeli sesuatu barang atau perkhidmatan. Ya, keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli sesuatu barang dan perkhidmatan pada suatu tingkat harga. Tingkat harga tu maknanya pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Ini definisi penuh permintaan. Keinginan dan kemampuan seseorang individu
untuk membeli sesuatu barang ataupun perkhidmatan pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Baik. So kalau kita lihat, kita tengok satu-satu ya. Keinginan dan kemampuan. Baik. Kenapa kena datang dua-dua ke cikgu? Kena datang kedua-dua je ke? Ya. Katakan kamu buat, oh cikgu, sekiranya permintaan tu ialah keinginan seseorang individu, keinginan sahaja tanpa kemampuan. Keinginan seseorang individu untuk membeli sesuatu barang dan perkhidmatan pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Adakah itu dipanggil permintaan? Zarif, keinginan sahaja untuk membeli sesuatu barang dan perkhidmatan, adakah itu dipanggil permintaan? Adakah itu dipanggil permintaan kalau ada keinginan sahaja? Okey. Baik. Kamu rasa macam mana? Kalau ada keinginan sahaja, tanpa kemampuan, untuk membeli satu barang itu, jadi adakah itu permintaan juga? Adakah itu permintaan juga? Ya, tidak betul. Maknanya keinginan ini mesti datang dengan kemampuan. Maknanya the ability mesti ada kemampuan. Begitu juga sebaliknya. Kalau katakan kamu kemampuan, kemampuan maksudnya niat yang nak beli, bukan? Kemampuan tu ialah your ability, maknanya you able, kamu boleh membeli. Kemampuan tu maknanya keupayaan kamu nak beli. Keinginan dia niat. Keinginan tu niat nak beli. Kemampuan tu ialah your kata apa? Your effort, your kemampuan ataupun keupayaan kamu nak beli barang. Baik, sebagai contoh satu lagi seandainya permintaan tu ialah kemampuan sahaja tanpa keinginan. Kemampuan seseorang individu untuk membeli sesuatu barang dan perkhidmatan pada satu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Tapi kemampuan sahaja, kemampuan sahaja itu juga tidak boleh dikatakan sebagai permintaan. Sebab dia kemampuan, tapi dia tak ada keinginan. Nampak tak? Jadi dia mesti datang dua-dua. Contoh macam ni. Contoh macam kamu. Kamu semua orang, 3 orang. Tiga-tiga orang ni. Kita ada Damia, kita ada Adriana, kita ada Zarif. Kamu ketiga-tiga ini ada keinginan. Ya betul. Betul Zarif. Kamu ada keinginan. Keinginan untuk membeli iPhone 13. Kamu bertiga ada keinginan untuk membeli iPhone 13. Tapi kamu tak ada kemampuan. So, boleh tak itu dikira sebagai permintaan? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kamu tak ada kemampuan. Kamu hanya ada keinginan saja. Kamulah. Kamu bertiga. Baik. Sebaliknya, kalau katakanlah kita tolak keinginan ini, baik, katakanlah macam kalau kita lihat, macam cikgu. Katakanlah cikgu ada kemampuan. Cikgu ada kemampuan, ability untuk membeli iPhone 13. Cikgu ada kemampuan. Tapi cikgu tak ada keinginan pun nak beli iPhone 13. Adakah itu permintaan? Tidak. Itu juga bukan permintaan. So, permintaan kena datang dua-dua. Keinginan mesti datang dengan kemampuan. So, keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli sesuatu barang dan perkhidmatan pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. So, macam Zarif kata, ada duit tapi tak rasa nak beli barang tu. Itu dipanggil kemampuan. Jadi, definisi permintaan ataupun maksud permintaan ialah keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli sesuatu barang dan juga perkhidmatan pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Baik, itu definisi permintaan.
Dan permintaan mestilah permintaan yang berkesan. Permintaan berkesan. Permintaan berkesan ialah permintaan yang disokong oleh kuasa beli atau kemampuan untuk membayar. Macam kamu. Okey, bagi tahu cikgu. Kamu ada permintaan berkesan ke permintaan tak berkesan? Cuba beritahu cikgu. Kamu punya permintaan, kalau kamu buat permintaan kamu permintaan berkesan ke permintaan yang tidak berkesan? Cuba beritahu. Permintaan kamu berkesan ke tak berkesan? Okey. Ya, betul. Betul, Zarif. Maknanya, permintaan yang dilakukan oleh pelajar, murid-murid, pelajar, membuat permintaan, dia adalah permintaan tak berkesan. Okey, kerana apa? Kerana permintaannya tidak disokong oleh kuasa beli. Sebab dia tak ada duit. Dia tak ada kemampuan untuk membayar. So, permintaan berkesan dilakukan oleh ibu bapa kamu. Okey, orang-orang yang telah pun bekerja, itu dipanggil permintaan berkesan. Baik. So, bila kamu nak faham tentang permintaan berkesan, kita lihat hukum permintaan. Ini yang penting. Hukum permintaan. Baik, hukum permintaan menyatakan. Okey. Baik, ini hukum. Hukum ni sebenarnya adalah satu, kita kata sebagai satu konsep. Satu law, satu undang-undang. Kalau hukum permintaan maknanya undang-undang permintaan. Dan dalam undang-undang permintaan, dia kata apa? Apabila harga barang meningkat, ya, kuantiti barang yang diminta akan berkurangan. Maksudnya di sini, okey, P tu ialah price. Ingat kalau dia refer P tu apa sebenarnya? P tu ialah price, iaitu harga. Okey, P ialah price ataupun harga. Manakala satu lagi yang kalau kamu tengok iaitu QD. Okey, QD itu adalah merujuk kepada kita buat macam ni QD itu merujuk kepada quantity. Okey, quantity of demand. Quantity of demand. So, maknanya kuantiti permintaan. Jadi, kuantiti permintaan. So, kalau kita lihat di sini, dia kata apa? Hukum ni dia kata apa? Kalau katakan, okey, so kalau katakan harga naik, meningkat, maka kuantiti permintaan akan turun. Okey, kuantiti permintaan akan turun. Begitu juga sebaliknya. Apabila harga barang menurun pula. Kalau harga barang menurun, kuantiti barangan yang diminta akan bertambah. Dia ada dua keadaan. Dia ada dua keadaan. Di mana keadaan pertama yang ini. Keadaan pertama yang ini. Okey, bila harga meningkat, kuantiti permintaan menurun. Tapi bila harga turun, bila price turun, maka kuantiti permintaan pun akan meningkat. Okey. So, ini sebaliknya, iaitu P, okey, kita kata sebagai price. Okey, bila price jatuh, maka QD ataupun quantity of demand akan meningkat. So, quantity of demand ini akan meningkat. Nampak tak? Dia berlawanan. Dia berlawanan. Okey, baik. So far kat sini, okey, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Okey. Cikgu pergi slow je. Okey, yang ini, ayat ini untuk yang ini. Ya.
ayat yang ini, yang ini baik, ayat yang ini untuk yang ini. Okey. Baik. Ada apa-apa tak yang nak tanya? Cikgu pergi slow ni. Faham tak? Tak ada lagi sih. Okey, bagus Zarif. Okey, Adriana ada soalan nak tanya? Tak ada. Diamnya tak ada tanya Okey, tak ada Alright. So, okey baik. Maka hubungan hubungan antara harga barangan iaitu P tadi, hubungan antara P dengan kuantiti diminta ataupun QD, hubungan dia adalah dikatakan sebagai negatif ataupun songsang. Kenapa negatif atau songsang? Sebab dia sentiasa berlawan. Dia bertentangan. So itu dipanggil negatif ataupun songsang. Kita buat contoh. Okey, untuk bagi kamu faham, kita pergi contoh. Baik. So contohnya, okey, katakanlah sekarang kamu beli, katakanlah kamu pergi ke kedai, kemudian kamu nak pergi beli aiskrim. Katakanlah aiskrim tu, aiskrim Cornetto. Aiskrim Cornetto harga dia berapa? So kita kata harga dia adalah sebanyak katakan RM2. RM2 Baik. Dengan RM2 ini maka kamu so pembeli kalau pembeli tu ada duit, ini kita kata pembeli tu ada duit RM10. Ada duit RM10. Maka dia akan beli berapa? Dengan harga RM2 tu, maka dia akan buat permintaan sebanyak kuantiti diminta. Iaitu kuantiti yang dia nak beli adalah sebanyak 5 unit. 5 unit. Katakanlah harga Cornetto tu tiba-tiba diskaun. Dia menjadi RM1. Tiba-tiba harga dia diskaun menjadi harga dia berapa? Iaitu harga dia ialah bersamaan dengan RM1. Maka kuantiti diminta adalah sebanyak berapa? Pada kali ini kuantiti diminta adalah sebanyak Syah nak sampai dah? Baik, so kuantiti diminta adalah sebanyak 10 unit. Sebab dia ada duit RM10. Betul? Baik. Katakanlah berlaku inflasi dan katakanlah harga dia pada ketika inflasi maka harga aiskrim Cornetto itu katakanlah sebanyak RM4. Naik RM4. Tak payah banyak-banyak lah. Kita naik RM3 lah. RM3. Maka kuantiti yang dia mampu beli, kuantiti yang akan diminta ialah sebanyak berapa unit? 369. Bermakna jadi berapa? 3 unit sahaja. Ada balance RM1 kan? So 3 unit sahaja. Nampak tak? Bahawa bila kalau kita buat dalam bentuk graf kan, kita buat dalam bentuk graf macam ni, kemudian kita buat bentuk graf macam ni, kemudian katakanlah kita letak harga barang tu, harga aiskrim kat sini, kemudian kita letakkan kuantiti diminta kat sini. Kuantiti diminta kat sini. Baik, dan harga tu kita letaklah. Katakanlah sini kosong bawah sekali, kemudian sini RM1, kemudian sini RM2, kemudian di sini adalah RM3. So kita letakkan, kita labelkan dia RM1,
Kemudian di sini RM2. Kemudian di sini kita tulis, okey, atas ni RM3. RM3. Dan kita letakkan untuk kuantiti pula, okey, kita boleh letak 1, 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan juga 10. Baik. So sekarang cuba kita plotkan dia. Kita plotkan dia. Okey, bila harga RM2, kuantiti diminta ialah 5 kan? So kita boleh buat harga RM2 sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. So kalau kita labelkan dia pada harga RM2, dia okey 5 unit. Ya, RM2 5 unit. So kita buat RM2 kat sini. Okey, kita buat putus-putus dan kemudian RM5 kat sini. So dia akan di situ. Di situ untuk yang harga RM2. Tapi bila harga dia turun kepada RM1, kuantiti diminta ialah 10. Bermakna bila RM1, maka kita akan buat ke 10 unit. Di sini 10 unit. Manakala kalau inflasi pula harga dia naik kepada RM3, maka jadi 3 unit. Maka RM3 di sini kita akan sambungkan kepada 3 unit di sini. So di sini. So daripada situ kita boleh sambungkan titik-titik persilangan ini, sambungkan jadi satu graf. Dipanggil apa ni cikgu? Inilah dipanggil sebagai keluk permintaan. So inilah dipanggil keluk permintaan individu. Dan kalau kita tengok keluk, nampak tak bila harga naik, okey, bila harga meningkat, kuantiti dia semakin berkurangan. Okey, betul tak? Bila harga RM1, 10 unit. Bila harga RM2, 5 unit. Bila harga RM3, 3 unit. Maksudnya, bila harga makin naik, kemudian dia punya kuantiti diminta akan berkurangan. Dan begitu juga kalau kita lihat sebaliknya. Okay, sebaliknya, kalau katakan kita kata, kalau harga semakin rendah, maknanya daripada RM3, RM2, RM1, maka kuantiti dia akan bertambah. Naik daripada 3 unit, 5 unit dan naik kepada RM10 apabila harga turun kepada RM1. Jadi inilah dia yang dikatakan sama tak dengan hukum permintaan. Sama tak dengan hukum permintaan tadi? Okay. Iaitu semakin meningkat harga barang, okay, semakin kita kata kuantiti diminta semakin berkurangan. Berkurang. Sama tak dengan graf ini dengan hukum permintaan? Sama kan? Jadi inilah yang dijelaskan. Kemudian kamu akan tanya, cikgu, memang betul ke kalau kita beli, kalau harga lagi murah, kita beli lagi banyak? Kalau harga makin mahal, kita makin beli sedikit? Memang betul pun. Memang betul pun. Itu memang sifat manusia. Di mana manusia ni, okay, semakin murah harga barang, dia akan beli lebih banyak. Tapi kalau semakin semakin murah, tapi semakin mahal harga barang itu, maka semakin sedikit yang dibeli. Itu memang memang sentiasa berlawanan. Itu memang hukum permintaan. So take note benda tu. Itu bukan saja-saja, tapi itulah menurut kajian ahli ekonomi, memang manusia bersikap begitu. Tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Okay, tak boleh nak salahkan siapa-siapa.
So inilah yang dikatakan hukum permintaan. So hubungan dia macam cikgu cakap tadi, bila harga naik, kuantiti kurang. Okay, bila harga turun, kuantiti bertambah. So hubungan dia adalah hubungan yang negatif. Maknanya sentiasa berlawanan. Tidak selaras, tidak sama-sama naik atau sama-sama turun. Dia hubungan dia negatif atau songsam. Faham Okey, baik. Damia faham Okey, baik. Ada soalan boleh tanya. Okey, good. Baik, inilah dia hukum permintaan. Hukum permintaan. Baik. Dan keluk permintaan individu dan pasaran. So, ada permintaan individu dan juga ada permintaan pasaran. Okey. Baik. Kalau kita tengok tadi, macam cikgu tunjuk tadi, itu dipanggil keluk permintaan. Tetapi keluk permintaan ada dua jenis. Satu individu dan satu lagi keluk permintaan pasaran. Di mana kalau kita lihat permintaan individu tu iaitu kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang diminta oleh seseorang individu, seorang je individu pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Maknanya permintaan individu ni akan dibuat oleh seorang individu. So, hubungan negatif. Kalau kita lihat hubungan negatif antara harga barang dengan kuantiti diminta dapat digambarkan melalui jadual permintaan dan keluk permintaan. So, yang ini jadual permintaan. Ini jadual permintaan. Perasan tak? Bila harga RM2, kuantiti diminta 40. Bila naik kepada RM4, kuantiti diminta jadi 30. Makin berkurang. Bila harga naik kepada RM6, daripada RM2, RM4, RM6, harga dia makin naik. Tapi kuantiti dia daripada 40 jadi 30, kemudian turun jadi 20. Kenapa macam tu? Memang hubungan yang negatif. So, pada harga RM4 seunit, kuantiti diminta ialah 30 unit. So, apabila harga turun kepada RM2 seunit, kuantiti yang diminta meningkat kepada 40 unit. Dan bila harga naik kepada RM6 seunit, kuantiti yang diminta menurun kepada 20 unit. So, jadual ini menunjukkan hubungan songsang antara harga dengan kuantiti. Nampak tak? Lebih kurang sama macam cikgu tunjukkan tadi. Lebih kurang sama. Keluk permintaan individu. Inilah dia keluk permintaan bagi individu. So, dia ada harga, dia ada kuantiti, kemudian dia ada satu garis dipanggil, dia labelkan dengan huruf D. Dan cikgu dah mentionkan D itu ialah apa? D itu ialah demand ataupun permintaan. Okey. Kopi dulu. Kopi guys. Kat office memang minum kopi. Okey. Baik. Okey. Kita tipu cikgu kat rumah. Okey. Baik. So, itu keluk permintaan individu. Okey, dan okey, so keluk permintaan individu kalau kita lihat so kuantiti yang ini kita dah belajar, maka keluk yang terbina, keluk tu maknanya garisan ni. Garisan ini dipanggil keluk. Okey, keluk. Ingat garisan tu dipanggil keluk. Dan keluk DD ataupun keluk permintaan, dia akan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Take note benda tu betul-betul. Mencerun ke bawah maknanya adalah seperti berikut. Okey, pada pula.
Okey. Baik. So yang dikatakan mencerun adalah dia turun ke bawah. Nampak tak dia turun ke bawah? Dia mencerun ke bawah. Ni mencerun. Mencerun ke bawah. Mencerun ke bawah dari mana? Dari kiri, kan? Dari kiri ke kanan. Nampak tak? Dari kiri ke kanan. Itu yang dimaksudkan sebagai kelup. Okay, kelup mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Dan kelup permintaan ini menunjukkan hubungan songsang antara harga dan kuantiti diminta. Sebab bila harga tinggi RM6, kuantitinya 20 unit sahaja. Tapi bila harga tu rendah, kuantiti dia paling banyak, iaitu 40 unit. So, hubungan songsang. Take note benda ni. Kalau kelup, hubungannya songsang dan kelup itu akan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. So, itu yang dikatakan sebagai kelup permintaan individu. Kelup permintaan individu. Baik. So, bagaimana dengan permintaan pasaran, cikgu? Berbeza dengan permintaan pasaran. Apakah perbezaan dia? Permintaan pasaran, tadi permintaan individu. Permintaan pasaran ialah sama juga kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang diminta oleh semua individu dalam pasaran. Maknanya berapa orang yang ada dalam pasaran itu, itulah dikatakan semua individu. Dan kalau dibuat kelup permintaan itu dipanggil permintaan pasaran. Sebab lebih daripada seorang. Lebih daripada seorang. Jadi kalau kita lihat kuantiti suatu barang atau perkhidmatan yang diminta oleh semua individu dalam pasaran pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Yang ini sama, ini pun sama. Ini pun sama. Cuma ini je yang berbeza. Dan satu lagi perbezaan adalah yang ini. Kenapa menguap-muap ini? Selalu tak menguap. Panas kuat ini. Hari ini panas tak kat rumah? Panas pergi sekolah panas? Panas Ya, memang panas Memang panas. Okey, baik, tak apa. Baik, kuantiti suatu barang atau perkhidmatan yang diminta oleh semua individu dalam pasaran pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu dengan cara diperoleh dengan menjumlahkan. Macam mana dia dapat? Diperoleh dengan menjumlahkan secara mendatar kuantiti diminta oleh setiap individu dalam pasaran. Yang ini macam mana, cikgu? Okey, yang ini macam ni. Okey. Baik, dalam pasaran, contoh jadual permintaan pasaran. Ingat permintaan pasaran mesti lebih daripada seorang. So yang ni berapa orang ni? Ada Alif, ada Badri. Jadi lebih daripada seorang kan? So ada 2 orang. Jadi kalau kita lihat pada harga RM2, kuantiti diminta oleh Alif ialah 3 dan kuantiti diminta oleh Badri ialah 6. So berapakah kuantiti diminta dalam pasaran? So 3 campur 6. Jadi berapa? Jadi 9. Macam tu. Dan satu lagi, okey, 2. Okey, bila harga naik daripada RM2 kepada RM4, so Alif dia telah mengurangkan permintaan kepada 2 unit dan Badri pun kurangkan permintaan kepada 4 unit. So total berapakah nilai pasaran? 6 unit. Maknanya kuantiti permintaan bagi suatu pasaran akan dijumlahkan semua permintaan oleh semua individu. Jadi yang ini yang dikatakan permintaan pasaran. Ini adalah permintaan pasaran. Yang itu. Yang itu
dicampurkan alif dengan badri. Baik, selepas itu barulah kita lihat contoh keluk permintaan pasaran. Dah 3 kali dah ni. Kenapa ngantuk saya? Panas ya? Okey. Baik. Contoh keluk permintaan pasaran. Kita lihat di sini keluk permintaan pasaran. Ya, memang kena buat banyak keluk Memang Zarif. Iaitu kamu tahu kenapa? Kerana keluk yang pertama ini adalah untuk individu yang pertama, iaitu untuk alif. Itu untuk alif. Dan keluk yang kedua ini adalah untuk si Badri. Yang ini. Badri. Dan keluk yang ketiga ini adalah keluk permintaan pasaran, di mana yang inilah nilai pasaran ini letakkan di sini. Nampak tak? So kalau ada Alif, Badri, Zarif, Damia, so ada 4 orang kan, maknanya kena ada 4 keluk. Kena ada 4 keluk lah bagi setiap seorang tu. Dan tambahkan satu lagi keluk untuk keluk pasaran. Boleh faham? Boleh Sampai tiba ngantuk. Okey, baik. Jangan layan. Okey. So, kalau kita lihat di sini, okey, kita dah tahu, okey, keluk A itu ialah untuk alif, yang B ni adalah untuk Badri, dan yang C ni adalah keluk pasaran. So, apa yang dia buat dan bagaimana dia buat? Baik, cara dia buat keluk itu adalah dia ambil maklumat daripada jadual tu. Dia ambil maklumat daripada jadual itu, okey, iaitu dia ambil maklumat tentang alif 3 dengan 2 kan, pada harga RM2, RM4. So pada harga RM2 dan RM4, alif pada harga RM2 dia akan minta 3 kat sini, dan pada harga RM4 dia akan minta 2 unit. Yang ini. Yang ini So 2 dengan 3. Badri pula dia akan buat permintaan, iaitu pada harga RM2 dia akan minta 6 unit. That's why kalau kita lihat pada harga RM2 yang sama ni, so dia akan minta pada 6 unit. Manakala apabila harga naik kepada RM4, maka permintaan Badri naik kepada 4 unit. Sebab itu jadi 4. Nampak tak? Pada harga RM4 dan 4 unit. Jadi pasaran macam mana? Pasaran adalah pada harga RM2, pasaran akan memberi 9 permintaan dia adalah permintaan sebanyak 9 unit, iaitu ini. Dan kalau take note kamu lihat pada harga RM2, still pada RM2 ni, dia akan ikut sampai ke hujung dan dia tengok ke bawah. 9 unit. Pada harga RM2. Tapi bila harga pada RM4, so kalau kita lihat dia akan berakhir pada 6 unit. Nampak? 6 unit. Jadi dengan cara itu kita nampak bahawa sebenarnya ada satu ayat tadi, dia kata apa? Dia kata begini. Ayat tu kata apa tahu? Macam ni. Diperoleh dengan menjumlahkan secara mendatar. Kuantiti diminta oleh setiap individu dalam pasaran. Maknanya menjumlahkan secara mendatar. Macam mana jumlahkan secara mendatar tu, cikgu? Maknanya mendatar tu begini. Pada harga RM2, Arif nak berapa? 3 unit. Kemudian kamu terus datar ke? Mendatar kan? Terus kepada Badri, iaitu berapa unit? Kalau harga RM2, kita tengok harga RM2, unit dia adalah 6. Ya, adalah 6. Maka kalau kita lihat di sini, 3 campur 6. Jadi berapa?
Kita teruskan ini menjadi 9 unit. Nampak tak? Itulah dikatakan campur menjumlahkan secara mendatar. Begitu juga kalau katakan harga pada RM4. Kalau harga RM4, kuantiti diminta bagi Alif ialah sebanyak 3 unit. Manakala kalau diteruskan, pergi kepada Badri, pada harga RM4, Badri akan minta 4 unit sahaja. Dan kalau dicampurkan 2 dengan 4 jadi berapa? Jadi 6. Gitu. Jadi dengan menggabungkan kedua-dua keluk individu ini gabungkan, maka dapatlah keluk permintaan itu. Jadi ini yang dikatakan permintaan pasaran. Perbezaan paling ketara permintaan pasaran ialah permintaan pasaran mesti dibuat dengan ramai orang. Dan kalau permintaan individu akan dibuat seorang diri. Jadi itulah dia permintaan pasaran. Okay. Baik. Ada soalan nak tanya? Tentang mana-mana permintaan, keluk dan sebagainya. Ada apa-apa nak tanya? Tak. Okay. So inilah dikatakan sebagai permintaan pasaran dan juga merujuk kepada permintaan individu. So kita dah tengok dua-dua, permintaan individu dan juga permintaan pasaran, dan kamu kata tak ada apa-apa soalan. Okay, good. Baik. So permintaan pasaran kita dah cerita tadi tentang macam mana disambung. Okay, dia menyambungkan titik P dan Q. Maka kuantiti diminta Alif dan Badri dijumlahkan secara mendatar pada setiap tingkat harga RM2 pada itu. Maka keluk permintaan pasaran, ingat permintaan pasaran mencerut ke bawah dari kiri ke kanan. Tetapi keluk pasaran lebih landai. Siapa tahu apa itu landai? Apa itu landai? Apa itu landai? Tak tahu kan? Okey, baik. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, okey, baik. So kalau kita lihat garisan keluk tu kalau kamu tengok garisan keluk ni, okey, ini adalah dikatakan sebagai apa? Sebagai garisan yang curam. Maknanya dia steep pun. Cikgu pun lupa bahasa Inggeris dia. Iaitu iaitu kita buat begini. Okey. Baik. So dia begini. Ini dipanggil curam. Ini pun curam. Ya. Maknanya kalau dia begitu turun dia, bermakna itu adalah cerun curam. Cerun curam. Okey, curam. Okey. Baik. Kemudian curam dia, maknanya curam itu yang satu cikgu. Baik, curam itu adalah sebenarnya yang inilah cerun curam, yang ini pun cerun curam. Baik, yang ini permintaan pasaran. Permintaan pasaran dia punya harga dan keluk dia adalah dia tidak curam tapi dia landai. Cerun yang landai. Cerun landai maknanya dia tidak sharp turun. Dia masih lagi ada macam tu. Itu dipanggil cerun landai. Yang macam ni terus ke bawah itu dipanggil cerun curam. Itu perbezaan yang ketara. Ini cerun landai dan ini adalah cerun curam. Boleh faham? Dia punya istilah yang dipanggil cerun landai dan cerun curam. Banyak benda yang kamu belajar hari ni. Boleh ingat ke ni?
Boleh ingat ke ni? Banyak benda yang kamu belajar ni boleh ingat ke ni? Boleh, insyaAllah boleh Ah, eh. Okey, insyaAllah boleh. Okey, baik, sekejap. Ya, banyak-banyak. Okey. Okey, baik. So, kita dah belajar hari ni iaitu apa? Iaitu kita dah belajar tentang, okey, pertama sekali hukum permintaan. Okey, ingat dia punya statement tu ya. Ingat dia punya statement tu iaitu keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli sesuatu barang dan perkhidmatan pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Ya, dan permintaan berkesan bermaksud permintaan yang disokong oleh kuasa beli atau kemampuan membayar, dan hukum permintaan menyatakan apabila harga barang meningkat, kuantiti barang yang diminta akan berkurangan, dan kalau harga barang itu menurun, maka kuantiti barang yang diminta akan bertambah. So hubungan dia adalah hubungan negatif ataupun dipanggil songsak. Dan kita telah lihat keluk permintaan individu dan keluk permintaan pasaran, di mana perbezaannya yang ketara ialah pada perkataan ini. Okay, yang diminta oleh seseorang individu. Manakala yang satu lagi tu iaitu yang diminta oleh semua individu. Ya, semua individu dalam pasaran. Jadi itu perbezaan yang ketara. Okey. Dan kita telah lihat contoh-contoh keluk serta penerangannya. Okey. Baik. Okey. Sebelum kita meneruskan, ada soalan nak tanya? Okey. Boleh faham Tak ada. Baik, Damia dengan Zarif, perlukan latihan tak? Okey, kita sambung. Okey, berkaitan dengan penentu permintaan. Penentu permintaan. Kalau ada yang bertanya, cikgu, apa itu penentu permintaan? Penentu permintaan maknanya adalah keadaan-keadaan ataupun faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya permintaan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya permintaan? Dan kenapa ada permintaan bertambah? Kenapa ada permintaan berkurang? Baik. So kita akan lihat kepada penentu permintaan. Baik. Penentu permintaan sebenarnya ataupun sebab-sebab permintaan itu berlaku terbagi pada dua, iaitu sama ada harga barang itu sendiri ataupun yang kedua bukan harga barang itu, atau dipanggil faktor-faktor lain. Maknanya kita tengok permintaan itu meningkat, permintaan itu berkurang, harga itu meningkat, harga itu berkurang. Pasal apa ni semua ni? Ini kerana penentu permintaan. So, kita lihat penentu permintaan terbagi kepada dua, iaitu harga barang itu dan satu lagi bukan harga barang itu ataupun faktor-faktor lain. Dan faktor-faktor lain ini mungkin sahaja berkaitan dengan kelima atau keenam-enam ini. Mungkin sebab harga barang lain, mungkin sebab pendapatan pengguna, mungkin sebab cita rasa, mungkin sebab jangkaan harga masa depan, atau mungkin kerana musim, atau mungkin kerana dasar kerajaan. Baik, kita tengok dulu. Pada yang pertama, apa yang menentukan permintaan?
iaitu harga barang itu sendiri. Okey, maknanya harga barang itu sendiri, peningkatan harga sesuatu barang akan mengurangkan kuantiti diminta barang tersebut. Okey. Contohnya di sini. Okey. Baik. Ini cikgu kena ajar kamu tentang istilah-istilah ini. Baik. Sesuatu keluk, fahami apa yang ditulis. Selalunya pelajar bila dia tak tahu apa benda yang ditulis, itu yang dia mula tak faham. So korang kena faham betul-betul Baik. Sesuatu keluk akan ada harga dan akan ada kuantiti. Baik. Yang ini macam mana nak baca ni cikgu? Baik. P kosong. Ingat P kosong. P tu ialah price. Price tu adalah harga. Dan P kosong merujuk kepada harga yang asal. So, bila harga yang asal, kemudian ada P1. P1 tu harga yang baru. Nampak tak? P kosong harga asal, P1 harga baru. Jadi, apabila berlaku keadaan di mana harga barang itu naik daripada harga asal naik kepada harga P1 iaitu harga baru. So bila harga asal naik kepada harga baru, maka permintaan, kuantiti permintaan yang dimintanya ini pun sama. Q kosong maknanya kuantiti yang asal. Dan Q1 ialah kuantiti yang baharu. Jadi, dia akan follow. Maknanya Q0 ke Q1 kan. Maknanya, bila harga barang naik, maka kuantiti barang itu akan beralih ke kiri. Iaitu semakin berkurangan. Nampak tak? Dia berkurangan. Itu kita faham. Dan kalau orang tanya, kenapa dia macam ni cikgu? Kenapa dia berubah menjadi macam ni? Kerana ada peningkatan harga barang itu sendiri. Itu adalah kerana harga barang itu sendiri. Okey. Baik. So harga barang itu sendiri memang kita boleh buat apa-apa lah. Tetapi kalau penentu permintaan tu bukan harga barang itu. Ini macam mana cikgu? Ada benda lain ke yang akan mempengaruhi permintaan tu? Ya, ada. Iaitu kalau kita lihat yang pertama sekali kita tengok iaitu harga barang lain. Macam mana tu? Harga barang lain iaitu mungkin sahaja kerana perubahan pada harga barang pengganti. Apa tu barang pengganti cikgu? Ya Allah, banyaknya istilah cikgu. Memang kena ingat istilah-istilah ni. Memang kena ingat. Barang pengganti merupakan sesuatu barang yang boleh diganti dengan mudah oleh barang lain ataupun juga kerana fungsinya yang sama. Nampak tak? So, dia mempunyai hubungan positif antara harga barang X dengan kuantiti barang Y. Macam cikgu, ni confirm korang tak faham. Contoh, apabila harga daging menurun, maka permintaan ikan akan menurun. Iaitu P daging, K berkurangan, maka kuantiti permintaan daging ikan akan berkurangan. Korang faham tak ni? Masa tu yang korang tak faham. Yang ini ni yang nombor 1 atau nombor 2 atau nombor 3. Mana satu yang korang tak faham? Cuba kita tahu cikgu. Yang mana satu korang tak faham? 1, 2, 3. Nombor 2. Okey. Damia, yang mana kamu tak faham? Okey. 1, 2, 3. Nombor 1 ke, statement nombor 2 ke, statement nombor 3?
Okey. Tak tahu Okey. Baik. Dia sebenarnya begini. Okey. Barang pengganti ni dia faham ke faham. Okey. Baik. Dia macam ni. Okey, barang pengganti ini sifat barang pengganti. Okey. So kita ambil sifat barang pengganti Barang pengganti bermaksud okey, barang yang boleh okey, menggantikan barang lain. Okey. Dari sudut fungsi dan kegunaannya. Contohnya apa cikgu? Contoh kita banyak contoh Contohnya seperti ayam dan ikan, ataupun ayam dan daging. Daging lembu pun boleh juga. Ataupun Milo dengan Vicco. Milo dan Vicco. Ataupun juga kopi dengan Nescafe. Nescafe. Nampak tak? Okey. Yang ni iaitu basikal dengan motosikal. Okey. Mungkin juga bas dengan kereta. Banyak. Maknanya, kenapa yang senarai itu barang pengganti cikgu? Sebab, baik, maknanya, kalau ayam itu tak ada, maka kalau kita nak makan lauk, kita tukar ayam jadi ikan. Betul tak? Kita tukarkan ayam dengan ikan. Bermakna, barang ikan ini adalah barang pengganti kepada ayam. Maknanya, ikan ini barang yang boleh menggantikan ayam dari sudut fungsi dan kegunaannya. Maknanya boleh memberikan kekenyangan, memberikan lauk. Betul tak? Betul kan? Contoh macam ayam dan daging. So dia boleh menggantikan. Tak ada ayam, boleh dapat daging. Tak ada daging, boleh dapat ayam. Milo dengan Vicco, dua-dua minuman coklat. Kalau tak ada Milo, kita ambil Vicco. Kalau tak ada Vicco, kita ambil Milo. Kopi dengan Nescafe, tak ada kopi, kita ambil Nescafe. Kopi dengan Nescafe, kopi dengan teh, boleh. Tak ada masalah. Basikal dengan motosikal. Maknanya kalau tak ada basikal, naik motosikal. Kalau tak ada motosikal, naik basikal. Dia boleh menggantikan. Okay, kalau nak pergi kerja, kalau tak ada bas, naik kereta. Kalau tak ada kereta, naik bas. So, barang pengganti. Itu maksud barang pengganti. Dan barang pengganti ni, dia hubungan dia. Contoh cikgu ambil ayam dan ikan. Okey. Ini hubungan barang pengganti Okey, barang pengganti. Baik, hubungan barang pengganti ni, katakanlah di sini ayam, kemudian di hujung ni ada, kita ambil ikan. Baik. So kemudian katakanlah harga ayam, okey. So harga ayam, okey, harga ayam dan juga kita ambil dia punya permintaan ataupun kuantiti permintaan ataupun kuantiti diminta. Okey, baik. Kalau harga ayam naik, kuantiti diminta dia naik ke turun? Bagi tahu cikgu. Kuantiti diminta ayam naik ke turun? Turun, betul? Ya, kuantiti diminta dia akan turun. Baik. Bila harga ayam naik, kuantiti diminta dia menurun, maka manusia akan menggantikan ayam dengan ikan. Baik. Dengan keadaan bila harga ayam naik, kuantiti diminta menurun, apa jadi kepada kuantiti diminta pada ikan? Kuantiti diminta pada ikan naik atau turun?
Kuantiti diminta bagi ikan akan naik. Naik of course sebab orang dah tak nak beli ayam. Orang tukar beli ikan. Padahal padahal apa tahu? Padahal sebenarnya harga ikan tetap sama. Sama, dia tak berubah. Kan? Tiba-tiba je, masa permintaan ikan ni naik? Ada turun harga? Tak ada, harga sama. Tapi permintaan tiba-tiba naik. Okey, kerana apa? Rupa-rupanya kerana harga ayam telah naik. So, ayat kedua tadi, ayat yang kamu tak faham tu Syarif, sebenarnya merujuk kepada ini. Okey, merujuk kepada yang mana tahu? Yang ini. Yang ini. Yang ini. Nampak tak? Apabila harga sesuatu barang naik, kuantiti permintaan barang pengganti, kuantiti diminta barang pengganti akan naik. So hubungan dia adalah hubungan positif. Nampak tak? Kedua-duanya naik. Tapi itu dalam istilah ekonomi. Kalau tak diterangkan macam ni, confirm kamu tak faham. Confirm kamu tak faham. Okey. Baik. Cuba tengok balik betul-betul. Faham tak? Faham Jadi, faham Jadi, so kalau kita lihat di sini, ayat yang kedua tadi tu, ayat yang kedua tadi tu merujuk pada apa tahu? Hubungan positif. Nampak tak? Hubungan positif antara harga barang X dengan kuantiti barang Y. Maknanya tadi, macam cikgu cakap tadi, kita kata ayam tu katakan X, yang ikan tu adalah Y. Jadi, kita dah belajar tadi iaitu bila harga ayam naik, maka kita dah tengok dekat dalam tu iaitu kuantiti diminta barang kuantiti ikan juga akan ikut naik. Kerana apa? Kerana dia melihat daripada sudut sini. Bila harga naik, kuantiti ikan pun naik. Dia nampak dia tengok berlawanan. Dia tak tengok secara turun bawah dulu. Kalau kita turun bawah dulu baru kita faham. Turun bawah tu macam mana cikgu? Bila harga ayam naik, maka kita faham bahawa kuantiti ayam akan turun. Sepatutnya itu dia tulis iaitu kuantiti ayam akan turun. Kuantiti ayam akan turun dan kuantiti ayam akan turun ini, kuantiti ayam akan turun. So kalau turun, kalau dia barang pengganti, maka manusia ataupun orang ramai akan tukar ayam kepada ikan. Jadi kuantiti ikan akan bertambah. So ayat yang kedua tu mempunyai hubungan positif merujuk kepada yang ini. Yang inilah. Bila harga ayam naik, kuantiti ikan pun naik. Padahal harga ikan tak berubah pun. Kenapa begitu? Kerana inilah dia sifat barang pengganti. Itulah dia sifat barang pengganti, iaitu barang yang boleh diganti dengan mudah oleh barang lain. Kalau tak ada ayam, straight away pergi ikan. Tak ada ikan, straight away pergi daging. So itu semua adalah barang pengganti. So itu yang dimaksudkan dengan penentu permintaan, iaitu harga barang lain. Boleh faham? Banyak kita belajar hari ni. Faham So itulah penentu permintaan bagi harga barang itu, iaitu penentu pertama
harga barang lain. Dan harga barang lain ni ada dua jenis barang tau. Dia bukan satu jenis barang. Dia bukan satu jenis barang Dia ada dua jenis barang. Iaitu barang pertama ialah barang pengganti. Yang ini. Dan yang kedua iaitu ini contoh dia barang penggenap. Ni barang penggenap. Apa tu barang penggenap? Barang yang perlu digunakan bersama-sama dengan barang lain. Dan hubungan dia adalah negatif antara harga barang X dengan kuantiti barang Y. So apabila contohnya harga pencetak meningkat, maka permintaan dakwat cartridge akan berkurangan. Dan tidak ramai orang yang membeli pencetak. Ataupun printer lah sebenarnya. Printer. Macam mana ni cikgu? Okey. Yang ini macam ni. Okey. Kita tadi dah belajar tentang barang pengganti. So kita tengok barang penggenap. Okey. Di sini pula barang penggenap. Okey. Yang dimasukkan dengan barang penggenap ialah barang yang digunakan bersama-sama dengan barang lain. Itu barang penggenap. Barang penggenap, barang yang digunakan bersama-sama dengan barang lain. Contohnya apa? Contohnya, kalau kita lihat contohnya adalah seperti apa? Seperti tadi bagi tahu, iaitu printer dengan dakwat ataupun ink lah, ink cartridge. Kita panggil printer dengan ink cartridge. Cartridge. Kemudian juga satu lagi kita boleh ambil iaitu telefon bimbit dengan pengecas ataupun charger. Telefon bimbit dengan charger. Ataupun kereta dengan petrol. Ataupun mungkin juga boleh buat kereta dengan tayar. Maknanya ini adalah jenis barang-barang yang perlu digunakan bersama-sama. Maknanya iaitu printer dengan ink cartridge. Telefon bimbit dengan charger. Kereta dengan petrol ataupun kereta dengan tayar. Macam mana boleh jadi barang penggenap, cikgu? Yalah, kamu tak boleh guna printer tanpa ink cartridge. Betul? Kamu tak boleh guna telefon bimbit kalau tak ada charger. Kan? Jadi, jadi di sini, katakanlah kita ambil hubungan. Kita ambil hubungan kat sini. Katakan kita ambil hubungan barang penggenap. Hubungan barang penggenap. Macam mana hubungan dia? Baik, kalau hubungan barang penggenap, let's say lah kita buat, contoh kat sini, seperti printer, kemudian satu lagi cartridge. Cartridge. Baik, katakanlah dan kita letak kat sini harga, harga serta satu lagi iaitu kuantiti dimeter. Baik. So, kita buat macam ni. Dan kita buat begini. Baik. Untuk printer. Bila harga printer naik, ramai tak orang beli printer? Bila harga printer naik, ramai tak orang beli printer? Jawab soalan cikgu. Tak, betul. Bila harga printer naik, tak ramai orang beli printer, maka kuantiti permintaan akan turun, betul? Baik, bila kurang orang beli printer, maka ramai tak orang beli cartridge printer? Ramai tak orang beli cartridge printer? Tak, kan? Maknanya permintaan bagi cartridge akan juga menurun.
Jadi yang dimaksudkan ayat kedua tadi iaitu hubungan antara harga barang, harga barang X dengan kuantiti diminta barang Y adalah hubungan songsang. Nampak tak? Satu ke atas, satu ke bawah. Nampak tak? Ya, nampak tak di sini? Itulah perbezaan hubungan barang pengganti dengan barang penggenap. Sebab barang penggenap kena guna sama-sama. Kena guna sama-sama. Contoh yang kita ambil contoh, kalau katakan telefon bimbit, iPhone 13. Kita tahu kan iPhone dengan charger dia dah jual asing kan? Dia jual asing, betul? Baik. Kalau katakan orang tak ramai beli iPhone 13, maka orang pun tak ramai juga beli charger. Betul? Sebab dia kena guna sama-sama. Macam tu juga dengan kereta dengan petrol. Kalau tak ramai orang menggunakan kereta, so tak ramailah juga orang yang akan beli petrol. Tak ramai orang pakai kereta, maka tak ramailah orang yang akan membeli tayar. Sebab dia barang yang digunakan bersama-sama. Itu barang penggenap. Barang pengganti lain. Barang pengganti, kalau barang tu tak ada, boleh gantikan barang lain. Tak ada kereta, okey tak apa, kita guna basikal. Tak ada basikal, tak apa, kita guna bas. Kalau tak ada bas, tak apa, kita guna motosikal. Nampak tak? Sentiasa ada option lain. Itu dipanggil barang pengganti. Tak ada kopi, tak apa, kita minum teh. Tak ada teh, tak apa, kita minum air kosong. Itu barang pengganti. Tapi kalau barang penggenap, okey. Kalau ada printer je, tak ada ink. Okey, nak print ni. Ink dia mana? Ink dia tak ada. Ink tak ada, macam nak print? Tak boleh. Kena guna sama-sama. Telefon bimbit. Ada telefon bimbit. Saya nak jual lah telefon bimbit saya ni. Berapa? RM2,000. Okey. Baik. RM2,000 okey. Datang phone saja. Phone saja, charger tak ada. Charger tak ada, macam mana ni? Kan, macam ni saya nak charge. Kan? Jadi mestilah datang dengan charger. Saya tak nak belilah. Sebab tak datang dengan charger. Walaupun boleh beli kat luar kan. Jadi itu perbezaan antara barang pengganti dan barang penggenap. Barang penggenap. So, yang ini kita dah tengok hubungan dia adalah hubungan. So, kita boleh simpulkan ya. Okey, hubungan barang pengganti adalah hubungannya iaitu hubungan positif. Manakala untuk barang penggenap, hubungan dia, hubungan dia adalah hubungan yang kita boleh buat kurungan iaitu hubungan negatif. So itulah dia. Itulah dia berkaitan dengan barang pengganti dan barang penggenap. Ada soalan nak tanya? Zarif? Damia? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Faham Okey, baik. So, tak apa. Okey. Kamu print out je bahan nota yang telah cikgu berikan dalam WhatsApp tu. Kemudian nanti kamu boleh untuk apa? Untuk baca balik dan tengok balik dan boleh tengok video ini untuk tontonan semula dan kemudian fahamkan. Kalau tak faham, boleh WhatsApp cikgu pada bila-bila masa untuk bertanya. Okey Zarif? Okey Damia? Alright. Okay. So itu sahaja pada hari ini. Kita jumpa pada kelas yang seterusnya. Take care guys. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Okay. Bye Zarif. Okay.